Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita teruskan pembelajaran kita hari ini dalam tajuk hijrah ke Habsyah. Hijrah ke Habsyah. Kita ada dua peristiwa hijrah. Kalau soalan tanya apakah hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah, dua kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Habsyah dan yang kedua hijrah ke Madinah. Okey, kita pergi dulu hijrah ke Habsyah. Poin yang awak kena ingat, yang pertama hijrah pertama di zaman Rasulullah. Hijrah ke Habsyah, hijrah pertama. Kalau tubik soalan apakah hijrah pertama, jawapan dia hijrah ke Habsyah. Okey. Yang kedua, Raja Habsyah bernama An-Najasyi. Banyak kali tubik soalan, Raja Habsyah nama gapo? Apakah nama Raja Habsyah? Jawapan dia An-Najasyi. Baik, yang ketiga, An-Najasyi raja yang adil dan bijaksana. Banyak kali tubik soalan, apakah sifat Raja Habsyah ataupun apakah sifat An-Najasyi? Jawapan dia adil dan bijaksana. Itu poin yang awak kena ingat. Sebab hijrah. Bapa berlaku hijrah ke Habsyah? Yang pertama, nak selamatkan agama dan diri para sahabat. Nak selamat agama dan diri. Kalau kita tahu sebelum ni, Nabi duduk di Mekah kena seksa semua sekali bersama dengan sahabat. Jadi nak selamat agama dan juga diri dan juga nyawa tu, jadi dia pindah. Dia hijrah ke Habsyah. Yang kedua sebab penyiksaan dan penganiayaan semakin hebat. Sebab duduk di Mekah ni orang khianat sama. Orang Islam ni kena khianat. Bila Rabah kena khianat. Nama apa lagi? Keluarga Yasir kena bunuh. Jadi lepas berlaku peristiwa tu, ambil keputusan Nabi bagi kebenaran untuk hijrah ke Habsyah. Walaupun Nabi tak turut sekali ke Habsyah, tapi Nabi bagi kebenaran untuk pindah. Seterusnya kita akan pergi hijrah ke Habsyah ni dua peringkat. Dia ada dua kumpulan. Kumpulan satu berlaku tahun 5 kenabian. Kenabian ataupun 5 kerasulan. Maksud dia tahun 5 selepas Nabi dilantik menjadi rasul. Okey. Jadi kumpulan satu ni, siapa ketua dia? Ketua dia Uthman bin Affan. Okey. Ketua dia Uthman bin Affan. Okey. Uthman bin Affan ni bukan orang lain dengan Nabi Muhammad. Dia natu Nabi Muhammad. Okey. Seterusnya, dalam kumpulan satu ni ada 15 orang. 10 lelaki dan 5 perempuan. 15 orang semua sekali, 10 lelaki dan 5 perempuan. Okey. Raja Habsyah ni, sampai sana Raja Habsyah memberi layanan yang baik. Alhamdulillah, Raja Habsyah bagi layanan yang baik dan kumpulan ni boleh duduk di Habsyah. Raja Habsyah tu, nama Najasyi tadi, dia terima kumpulan tadi. Kumpulan tu kumpulan satu. Kumpulan dua pula, dia pergi bila? Tahun 7 kenabian ataupun 7 kerasulan. Tu kumpulan dua. Siapa ketua dia? Kumpulan dua, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib bukan orang lain dengan Nabi Muhammad, dia sepupu Nabi Muhammad. Abang kepada Ali bin Abi Talib. Ni Ja'far bin Abi Talib. Berapa orang kumpulan dia? Seramai 101 orang, 83 lelaki dan 18 perempuan. Okey, sampai sana Raja Warana, Raja Habsyah nama Najasyi tadi, bagi layanan yang baik, malah memberi perlindungan. Apa bagi perlindungan? Sebab kumpulan kedua ni, ada orang kafir Quraisy cuba kejar dia kot belakang dan orang kafir Quraisy tu minta dengan Raja Habsyah untuk buat balik orang ni. Satu orang ni buat balik. Tapi Raja Habsyah tak bagi. Raja Habsyah kata, tak payah ambil, dia duduk dengan aku. Jadi, 101 orang ni semua selamat. Duduk di bawah Raja Habsyah bernama An-Najasyi tadi. Tu peristiwa hijrah ke Habsyah. Hijrah kedua pula, hijrah ke Madinah. Madinah.
Supaya kita tahu lah ni nama Madinah lah ni. Poin yang awak kena ingat, yang pertama, nama lain bagi Madinah, nama lain dia Yasrib. Yasrib. Ni nama lain. Nama dulu, sebelum Nabi pindah ke Madinah, nama dia Yasrib. Tapi lepas Nabi pindah, Nabi bubuh nama Madinah. Okey. Seterusnya, poin yang awak kena ingat, perpindahan Rasul dan orang Islam ke Madinah. Tu, Nabi sendiri pindah. Kalau tadi, hijrah ke Habsyah tadi, Nabi tak pergi. Nabi bagi kebenaran kepada sahabat untuk pergi. Tapi untuk hijrah ke Madinah ni, Nabi turut serta. Nabi pergi juga. Bila berlaku hijrah ke Madinah ni, tarikh dia 12 Rabiul Awal, tahun 13 kenabian. 12 Rabiul Awal, tahun 13 kenabian. Okey, 12 Rabiul Awal ni tarikh serupa. Maksud Ustaz serupa, 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal Nabi wafat, 12 Rabiul Awal juga berlaku peristiwa Ma'al Hijrah. Okey. Sebab hijrah. Bapa Nabi pindah ke Madinah. Okey, yang pertama, orang Islam disiksa dan ditindas orang Quraisy. Supaya kita tahu sebelum ni lah. Nabi duduk 13 tahun duduk di Mekah tu, ada orang kena, ada orang hampir, ada orang dibunuh. Ada orang hampir dibunuh. Nabi sendiri pun hampir kena. Tu yang pertama. Orang Islam diseksa dan ditindas. Dan yang kedua, pembesar Quraisy merancang untuk membunuh Rasulullah. Malam Nabi tubik tu, orang kafir Quraisy dia rancang untuk bunuh Rasulullah. Sebab tu Nabi keluar daripada rumah dan berhijrah ke Madinah. Yang ketiga, penduduk Madinah memberi jaminan keselamatan. Ni antara sebab Nabi nak pindah ke Madinah. Sebab orang Madinah sendiri bukan setakat tunggu Nabi Muhammad untuk hadir ke Madinah, malah orang Madinah sendiri bagi jaminan keselamatan. Maknanya kalau dia lari ke Madinah, orang Madinah akan tahan Nabi Muhammad. Dia tak akan wui Nabi Muhammad free-free gitu ya. Okey, kita akan pergi ke tajuk peristiwa hijrah ke Madinah. Ni sebuah ringkas cerita perjalanan Nabi Muhammad, Nabi pindah lagu mana. Yang pertama, 12 pemuda mengepung rumah Rasulullah untuk membunuhnya. Malam tu 12 orang pemuda Quraisy keliling rumah Nabi Muhammad bersama dengan senjata, keliling rumah Nabi untuk nak bunuh Nabi Muhammad. Nabi duduk dalam rumah tu, Nabi duduk dengan sepupu dia. Nama dia Ali bin Abi Talib. Sepupu dia ni Ali bin Abi Talib ni, khalifah keempat selepas Nabi wafat. Ali bin Abi Talib diminta menggantikan tempat tidur baginda. Sebelum ni Ali bin Abi Talib duduk dalam bilik lain, nak tidur bilik lain. Tapi malam tu Nabi Muhammad kata ke Abi Talib, ayat ke Ali mau tidur di atas kaki aku malam ni. Okey. Seterusnya Rasulullah keluar dari rumahnya dan terus keluar ke rumah Abu Bakar tanpa masalah. Nabi Muhammad tubik daripada pintu rumah tu dan keluar terus pergi rumah Abu Bakar tanpa masalah. Dia jadi tak ada masalah ni sebab Allah tolong. 12 orang pemuda tadi tu 12 orang pemuda tadi tu semua sekali ditakdirkan pesel berlaku. Okey. Yang keempat, 100 ekor unta ditawarkan kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah. Okey. Lepas daripada Nabi keluar daripada rumah tu dan 12 orang pemuda hak kepung rumah Nabi tu pesel, pembesar Quraisy pun bagi tawaran 100 ekor unta siapa-siapa hak igat Nabi Muhammad secara hidup ataupun mati. 100 ekor unta ni bukan murah. Seekor unta dah 10,000 dah, kalau 100 ekor kira sendiri hampir-hampir sejuta. Siapa dia boleh igat? Pembesar Quraisy nak bagi sejuta piti. Yang kelima, Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar di dalam Gua Sur selama 3 hari 2 malam. Nabi Muhammad dia bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar 3 hari 2 malam. Okey. Seterusnya mereka meneruskan perjalanan ke Madinah dan berhenti di Quba. Lepas pada 3 hari 2 malam tu dia duduk di dalam Gua Sur tu.
dia teruskan perjalanan ke Madinah dan berhenti di Quba. Dia berhenti di satu perkampungan nama dia Quba. Tu. Sampai sana, sampai di Quba, Rasulullah membina masjid pertama di Quba. So, kita belajar tajuk ni. Dan sampai di Quba tu Nabi bina masjid yang pertama. Sebab Nabi buat masjid sana, bila sampai di Quba tu 100% orang di Quba tu peluk Islam. Jadi Nabi kata nak buat masjid. Jadi berlakulah terbinanya masjid pertama. Jadi tubiklah masjid pertama, Masjid Quba. Okey. Pada 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian, Rasulullah tiba di Madinah. Tarikh tadi 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah. Dan orang Madinah menyambut baginda dengan baik dan gembira. Sampai sana, orang Madinah sambut dengan baik dan suka. Sebab dia duduk tunggu lama dah Nabi Muhammad. Sampai sana Nabi Muhammad dipelawa untuk tidur rumah orang Madinah. Semua berebut pakat nak ambil Nabi Muhammad jadi tetamu rumah dia. Last kali Nabi pilih satu rumah dan Nabi duduk rumah tu dalam 2-3 bulan ya. Lepas tu Nabi duduk rumah dia sendiri di Madinah. Okey. Kita pergi dalam tajuk persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Yang pertama, kita kena tahu gapo Muhajirin dan gapo dia Ansar. Muhajirin ialah orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Muhajirin, orang berhijrah, dari Mekah ke Madinah. Ansar ialah penduduk asal Madinah. Dan penduduk asal Madinah tu ia ada dua golongan pula, suku Aus dan Khazraj. Contoh, Ustaz bagi contoh Muhajirin. Contoh, orang Indo mari pindah ke Malaysia. Tu orang panggil orang hak pindah. Kita boleh kategorikan dia tu Muhajirin. Ansar ni siapa dia? Ansar ni kita duduk Malaysia ada. Dan dalam orang Malaysia ni sendiri, dia ada suku dia. Macam Malaysia ada Cina, ada Melayu, ada India. Kalau di Madinah tu, dia ada Ansar. Ansar tu dia ada dua kaum yang paling besar. Suku Aus dan Khazraj. Okey. Lagu mana Nabi nak mengeratkan hubungan? Cara Rasulullah mengeratkan hubungan yang pertama melalui perkahwinan. Perkahwinan lagu mana? Orang Muhajirin dia nikah dengan orang Ansar. Jadi hubungan itu jadi keharapan. Itu melalui yang pertama, kaedah perkahwinan. Yang kedua, melalui keluarga angkat. Orang Muhajirin, orang Ansar ambil Muhajirin jadi anak akak. Ataupun orang Muhajirin yang tua dah ambil Ansar jadi anak akak. Tu. Dan sebab Rasulullah mengeratkan hubungan Muhajirin dan Ansar ni, yang pertama mewujudkan suasana aman dan tenteram. Biasalah kalau orang luar mari kat, jadi kekok lah sikit. Jadi nak suruh hamil tak ada masalah. Nabi buatlah dua cara tadi. Yang kedua, agama Islam disebarkan dengan luas. Jadi agama Islam lebih mudah tersebar. Dan yang ketiga, mengelakkan Muhajirin rasa terasing. Bila baru pindah ni rasa kekok lah juga. Tapi last kali bila Nabi buat dua cara ni, alhamdulillah, jadi tidak rasa terasing. Okey, sekadar itu saja tajuk hijrah. Kalau ada gapo-gapo boleh tanya. Sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.